Okey, okey. Baik, sebelum saya tanya Cik Syukri, macam Mio sendiri kalau nak dengar pakej rangsangan ekonomi ni, apa yang Mio nak dengar? Okey, untuk saya sebenarnya pakej rangsangan ekonomi ni saya lebih nak dengarkan kepada apakah kebaikan ataupun kelebihan yang akan diberikan kepada mereka yang dalam kelompok SME. Kepada mereka small and medium businesses, bagaimanakah pakej rangsangan ini dapat membantu dari segi yalah dengan sekarang kedai pun dah tutup, bisnes pun susah nak jalan, apakah jenis rangsangan atau insentif yang kerajaan dapat berikan kepada rakyat Malaysia khususnya untuk mereka yang memang memerlukan. Ini adalah apa orang kata dia orang punya periuk nasi dia orang, dan apakah insentif ataupun kelebihan yang boleh membantu mereka di dalam keadaan yang melanda Malaysia sekarang. Itu yang saya sangat-sangat berminat nak mengetahui lebih lanjut lagi. Okey, Mio sebenarnya nak jemput jadi pengacara, tapi aku rasa hang kena jadi tetamu jugalah. Aku jadi tak, boleh. Saya akan okeylah kita share pengalaman kita, sebab saya pun sedikit latar belakang syariah nak cerita. Dulu pernah ada bisnes lah dulu, macam ramai orang di luar sana, saya pernah punya bisnes. Naik turun bisnes tu memang ada resam dan banyak perkara yang pernah ditempuhi, yang baik, yang buruk, pernah berada di atas, pernah jatuh di bawah. Jadi saya pun nak tahu jugalah dari pihak untuk rakan-rakan saya juga, ramai usahawan di luar sana, entrepreneur di luar sana, mereka mahukan, mereka inginkan pendedahan dan juga orang kata nak tahu dengan lebih lanjut lagi apakah yang kerajaan dapat bantu mereka yang betul-betul memerlukan ni sebenarnya. Okey, baik. Mio, kita tanya Cik Syukri. Pakej rangsangan ekonomi ni, kalau saya tak silap, hari ini adalah pakej yang keempat Cik Syukri. Sebelum ini dah ada beberapa pakej yang telah pun diumumkan. Mungkin sebelum kita nak ulas apa yang bakal diumumkan pada hari ini, Cik Syukri tengok beberapa pengumuman sebelum ini macam mana? Ya, kita lihat pakej rangsangan ni tak asing lah kalau dalam konteks Malaysia ni. Kita dah sering melakukan ya, tapi kalau kita lihat bajet tahunan pun kita tidak pernah miss untuk bentangkan dan laksana. Jadi ini saya fikir pakej rangsangan ni adalah satu pakej tambahan untuk melegakan keadaan. Ya, dia seolah penyakit ekonomi lah. Kalau kita lihat COVID ini pun akan menjadi satu polemik penyakit kepada politik dan ekonomi negara persekitaran ya. Kalau kita lihat pakej rangsangan ini juga berkaitan dengan COVID-19 ya. Jadi sesuatu harus dilakukan oleh kerajaan. Sebab selalu kita sebut kenapa kerajaan? Kerana kerajaan adalah badan yang akan membuat keputusan dan negara ada perundangan dan akta-akta yang perlu. Sebab apa saja dasar-dasar kerajaan, termasuk dasar ekonomi, dasar kewangan ya. Sebab itu kita lihat dalam konteks rangsangan ni, macam seperti saudara Mio pun sebut mengenai masyarakat peniaga ya, yang terutama yang kecil-kecilan ya, keprihatinan terhadap warga B40, M40 ya. Semua pihak bila COVID-19 ni, kesan dia bukan saja kepada orang susah, tetapi juga kepada orang kaya-kaya, kerana mereka pun mempunyai, contohnya mempunyai pembiayaan yang perlu mereka teruskan, perlu bayar dan sebagainya. Mereka ada tanggungjawab terhadap tanggungjawab industri untuk memastikan pekerja mereka mendapat pendapatan dan sebagainya. Jadi dalam konteks ni, pakej rangsangan ni saya fikir sangat-sangat bagus untuk dilaksanakan kerana dia bersesuaian mengikut situasi. Takkan kita bila kita tengok COVID-19 ni semakin menghampiri kepada keadaan di mana ekonomi sara diri rakyat, industri dan sebagainya akan terjejas, kita nak tumpu kepada bajet saja, bajet tahunan. Jadi itu tidak rasional. Jadi walaupun masa terdekat ni sudah ada seolah-olah 2 pakej rangsangan, tapi itu bagus kerana dia menunjukkan keprihatinan kerajaan terhadap sektor industri dan juga rakyat secara keseluruhan dia, kan? Nah, ini dah macam dalam televisyen SS ya, Syahril Sarifuddin Television ya, Mio. Aduh, menarik. Mio ada nak tanya apa-apa dengan Mio? Okey, saya nak tanya Cik Syukri lah sebenarnya, sebab banyak apa yang telah dilakukan ataupun yang telah dibentangkan, yang telah diperkatakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini memang dapat membantu dari segi faktor kewangan di mana diberikan kepada sektor kesihatan pastinya zaman sekarang ni, untuk waktu sekarang, dan juga lebih-lebih lagi tentang moratorium
yang telah dikeluarkan oleh kerajaan BNM untuk membantu mereka yang ada loan ataupun pinjaman dan sebagainya diberhentikan untuk tempoh 6 bulan ni. Okey, persoalan saya sebenarnya pada Cik Syukri, ini memang dapat mengurangkan beban rakyat itu sendiri. Tapi apa yang saya nampak adalah kepada mereka yang mungkin mampu. Tapi apakah ceritanya pula kepada mereka yang mungkin kurang mampu lagi, kerana kita sendiri tahu golongan B40 ni memang ada banyak di Malaysia yang kita dengar cerita yang duduk satu rumah sampai 10 orang, nak duduk perintah berkurung, duduk 10 orang tu memang rimas sangat, dan dia orang tak boleh nak cari kerja. Mungkin insentif yang diberikan ni mungkin tak dapat memberikan mereka impak yang sebaik mungkin, tapi mungkin apa yang harus lagi dilakukan oleh pihak kerajaan ataupun sesiapalah di luar sana, Cik Syukri? Ya, ini kaedah blanket moratorium yang kita laksanakan khusus untuk tidak membebankan kewangan kerajaan. Kita kena faham dalam yang usaha yang telah dilaksanakan oleh kerajaan ni, ada 3 institusi yang kita harap terlibat dan proaktif. Yang pertama iaitu institusi simpanan wajib, compulsory saving, iaitu KWSP lah. KWSP ada lebih kurang 800 bilion dana, ya, dan aset. Dia bukan dana cash saja. Orang ingat KWSP 800 bilion semuanya cash, bukan. Tapi kebanyakannya adalah pelaburan, termasuk di luar negara, kurang daripada 10%. Yang lain adalah perolehan dalam pelaburan dalam bentuk pemilikan ke atas syarikat-syarikat seperti GLC dan sebagainya, ya. Jadi yang keduanya ialah sasaran kita ialah sektor bank. Yang ketiga adalah mungkin insya-Allah perbendaharaan, iaitu MOF sendiri akan perlu bertindak. Kalau kita lihat baru-baru ini Bank Negara dan juga Kerajaan Tan Sri Muhyiddin umumkan blanket moratorium, iaitu dia satu kaedah di mana dia tak melibatkan kerajaan perlu mengeluarkan dana yang banyak untuk memberi tunai kepada rakyat. Dalam pakej ni soalnya ialah bukan kita nak melihat kata okey ini duit kerajaan dan ini duit bukan kerajaan. Kenapa kerajaan tak bagi duit dia? Kan? Orang Kedah dia tanya macam tu. Pasal apa kerajaan ni kedekut sangat tak bagi duit dia. Jadi kita tak bolehlah semua pelekoh duit kerajaan. Kita tak boleh semua harapkan duit kerajaan, dana kerajaan. Tapi kerajaan ada hak dari sudut akta dan juga perundangan, iaitu contohnya sektor bank. Sektor bank kalau kerajaan bagi duit banyak mana pun kepada rakyat. Tetapi kalau kita lihat ansuran bulanan bank masih lagi dituntut dan sebagainya. Jadi duit tunai yang dibagi oleh kerajaan ataupun kerja-kerja yang kita dapat untuk survival rakyat terpaksa dibelanja memberi pada sektor bank kerana memenuhi kontrak kita ataupun perjanjian kita dengan bank membayar ansuran bulanan. Jadi dia tak akan cukup tunai dari kalangan rakyat. Jadi dia akan jadi tekanan psikologi dan sebagainya. Jadi kerajaan bertindak secara wajar dan bijak melalui Bank Negara Malaysia untuk bukan menafikan hak tetapi berkompromi dengan rakyat, iaitu meminta bank supaya menangguhkan kutipan bayaran ansuran segala jenis pinjaman selama 6 bulan. Jadi orang yang ada banyak kereta tak perlu banyak bayar kepada bank. Contohnya lagi kita lihat pinjaman peribadi, ya, yang nak kahwin pinjam bank rakyat, kan, yang nak berniaga pinjam bank rakyat, kita tangan awam lagi banyak pinjam bank rakyat, kan. Jadi dah nama apa bank rakyat pergi pinjam. Jadi dalam konteks ni CIMB pun bagi, kan. Jadi Maybank semua nak kena sebut satu bank satu-satu. Kalau tidak dia kata kita kempen satu bank saja. Kan? Jadi semua bank yang terlibat ni jadi tak payah kutip ansuran. Kad kredit pula ada 3 tahun. 3 tahun apa dia? 3 tahun untuk pinjaman berjangka. Ya, pinjaman berjangka boleh convert, boleh tukar, kan. Kad kredit mungkin kalau kita ni berapa ribu saja kita pakai. Kalau orang yang lebih kaya mungkin sampai beratus ribu dia guna kad kredit. Jadi ini masa untuk dia memulih balik kedudukan kewangan dia dan isi rumah. Jadi dalam konteks ini apa yang dilakukan oleh kerajaan ialah bukan membelanjakan hasil ataupun revenue kerajaan. Jadi dia menggunakan akta dan juga peraturan di bawah Bank Negara untuk meminta bank menangguhkan dulu kutipan. Tetapi ada orang kata mengenai interest dan sebagainya itu perkara-perkara teknikal. Ya, tetapi yang paling penting ialah usaha kerajaan untuk pastikan supaya kelestarian kewangan poket rakyat tu sentiasa ada duit untuk belanja. Jadi rakyat tak takut untuk belanja. Nak pulih balik sektor peruncitan kita. Kalau ada
permintaan yang tinggi terhadap produk, maka industri akan berjalan, tenaga kerja akan kekal di pasaran. Kita nak kekalkan tenaga kerja di pasaran dan semua sektor termasuk perkilangan, perindustrian, pelancongan dan SME dan sebagainya ni. Okey, baik. Seronok dengar orang dia cakap. Tak menarik itu sebenarnya. Kan. Cuma itulah orang Kedah. Tak, kita memang orang Kedah memang sama Cik Syukri. Saya faham. Oh ya kak. Tapi dalam Malaysia lah. Dalam Malaysia lah. Tak, arwah mak lu orang Bukit Pinang. Okey. Cuma itulah saya bila kita tengok apa yang berlaku 2-3 minggu ni, saya rasa kita boleh puji bagaimana pengurusan kerajaan lah. Macam dari sudut struktur penyampaian komunikasi tu, dia nampak macam sangat teratur, sangat jelas. Lepas tu saya perasan skrip Perdana Menteri kali ni beza sikit Cik Syukri kalau tengok ayat dia sangat mudah, lepas tu dia macam touching lah, dan bila PM sendiri pimpin bacaan doa tu, dia nampak macam wow, karismanya lain macam. Cik Syukri tengok macam mana cara penyampaian dalam situasi getir ini? Ya itulah maksudnya, gunakan bahasa yang mudah yang rakyat boleh faham. Ada orang dia nak tunjuk kata dia bijak, intelek dan sebagainya, guna bahasa yang tinggi-tinggi sampai rakyat tak boleh faham. Tapi kalau ada ilmu pengetahuan dan pengalaman, kita nak sampaikan kepada rakyat dengan cara yang rakyat boleh faham. Ya dalam konteks ini Tan Sri Muhyiddin mungkin sedar bahawa kita nak memahamkan rakyat itu bukan senang. Ya kita nak fahamkan ke semua rakyat. Tetapi kalau ramai rakyat yang faham, rakyat akan boleh menjadi katalis untuk menyampaikan maklumat kerajaan. Disebabkan itulah kalau kita lihat Perdana Menteri pun sendiri menyampaikan dalam bahasa yang mudah, ya, dan juga pendekatan itu seolah-olah seorang bapa bercakap dengan anak-anaknya. Jadi ini menunjukkan keprihatinan. Ya dalam konteks ini kita tak boleh melihat pasaran politik saja. Kita kena jaga rakyat. Jadi dalam konteks ini kerajaan yang ditubuh itu memainkan peranan yang positif. Bagi saya rakyat harus terima kasih juga kepada kerajaan dan juga Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, ya, dan terutama orang yang mengendalikan soal kesihatan, keselamatan dan juga ekonomi negara ni. Ya kerana kalau kita tak kedudukan ekonomi tak stabil, kesihatan pun tidak ada, ancam nyawa, kemudian pusat pasukan keselamatan tidak buat kerja, maka jadi masalah kepada kita. Tapi semuanya saya cakap kabinet ni profesional dan Perdana Menteri pun menyampaikan amanat dengan baik. Kemudian ada pula package ransangan untuk bantu rakyat. Saya fikir ini bukan soal ekonomi untuk kita tingkatkan KDNK, untuk pastikan pasaran dan bursa saham kita sentiasa proaktif, ya, tetapi yang ni saya lihat lebih kepada kerajaan untuk menumpukan kepada soal kelestarian kehidupan rakyat lah. Kita di Malaysia ni harus bersyukur kerana kerajaan itu segera membuat package ransangan. Ya kalau kita lihat contohnya tindakan KWSP. KWSP boleh kita keluarkan duit 500 selama 12 bulan. Kalau ada pasangan suami isteri contohnya dah RM1,000. Tambah kalau anak pula 3 orang. Jadi dalam rumah tu dah ada tambahan dana walaupun duit simpanan sendiri. Tapi kalau hari biasa tak boleh keluar suka hati. Ini arahan kerajaan. Maka boleh buat keluar. Jadi dalam konteks itu dah ada stimulus dalam household income ni, dalam pendapatan isi rumah. Jadi kalau siapa yang nak ambil duit dia orang di KWSP boleh mohon cara online di KWSP. Yang bank pula kalau tak setuju kata kenapa kerajaan perlu jadi masalah kena tambah tempoh pinjaman dan sebagainya. Siapa yang tak setuju dia kena mohon. Tapi kalau yang setuju macam saya ni, saya tak payah mohon lah. Automatik. Jadi kalau macam Piu ke Syaril ke ada pendapatan lebih dia tak mau, okeylah tak apalah, bank teruskan kutip duit raita, duit ni kan. Tapi dalam konteks ni kita tak boleh kira, kita kena anggap semua orang dalam keadaan susah. Kan? Jadi dalam konteks tu bila kita anggap semua orang dalam keadaan susah, kita akan layan rakyat secara elok dan mereka ini berhak untuk dapatkan kemudahan-kemudahan. Ya dalam konteks ini saya ingat langkah-langkah yang diambil untuk package ransangan isi rumah ni. Bagi saya katakan apa yang dibuat oleh Tan Sri Muhyiddin dan juga kabinet ini termasuk Tok Puan Muhammad dan sebagainya tu, termasuk Menteri Kewangan adalah package ransangan untuk menambahbaikkan isi rumah sebenarnya. Kan? Jadi bila macam tu jadi rakyat tidaklah tertekan sangat terutama dalam PKP ni. Jadi duduk di rumah boleh cek berapa saving yang ada dalam akaun, ada duit. Jadi taklah pening sangat, tak tension sangat.
kepada rakyat tu. Okey, ya. Ya. Okey, apa yang Cik Syukri cakap tu sangat menarik sebenarnya. Lebih-lebih lagi apa yang Amat Berhormat Perdana Menteri, cara beliau menyampaikan ucapan beliau memang macam bapak-bapak sebenarnya, yang sebenarnya marah sangat dekat anak tu kan, duk hambat anak tu, duk rumah jangan pergi keluar mana. Dia nampaklah pendekatan itu lebih kepada natural, kepada kerakyatan tu sendiri. Saya nak tanya pada balik Cik Syukri berkenaan dengan apa yang akan berlaku insyaAllah pada petang ini pukul 3 petang nanti, di mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan membuat satu lagi pembentangan berkenaan dengan pakej rancangan ekonomi. Apa sebenarnya yang Cik Syukri harapkan, ataupun yang mungkin Cik Syukri boleh, orang kata boleh predict lah apa yang akan disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri petang nanti pukul 3 petang, kejap lagi ni? Nak ramai susah lah, nanti kena jadi macam cerita piramid tu, 74 belalang kan. Jadi susah lah kan. Jadi kita harap apa Ayahanda Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin dan juga menteri-menteri berkaitan ekonomi ni, Menteri Kewangan Tengku Zafrul dan juga Tok Puan Muhammad sendiri kan. Tok Puan ni unik pasal dia ada kemahiran atasi krisis ekonomi 97-98. Dia membantu Yang amat bahagia Tun Dr. Mahathir dulu. Ada Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Saya ingat show-show tu pun mungkin ada kebijakan yang kita boleh belajar daripada krisis ekonomi 97-98 dan kerajaan bersedia untuk buat formula baru nak atasi krisis. Dan saya harap perbendaharaan lah, iaitu untuk menangguhkan perkutipan balik ansuran bulanan bagi pembiayaan, terutamanya pembiayaan perumahan kerajaan. Ya, kesian kepada pegawai kerajaan kita yang mungkin boleh dengan kaedah itu, walaupun tak dapat bonus tahun ni pun tak apalah, asalkan ada dalam tempoh 6 bulan itu ansuran bulanan pembiayaan perumahan dan yang lain-lain tu dapat perbendaharaan tangguhkan sementara, supaya dalam konteks itu ada lebih duit tunai kepada kaki tangan awam tu. Bayangkan kalau satu rumah pun pegawai kerajaan pinjam 1,000 ke 1,500 sehingga 2,000 ringgit contohnya. Jadi 2,000 ringgit tu dah ada dalam saving, dalam akaun pejabat awam selama 6 bulan. Jadi dia boleh belanja dan sebagainya. Ya, jadi dalam konteks ini saya fikir itu langkah perbendaharaan. Kemudian dari konteks itu berilah tunai juga kepada pesara-pesara kerajaan ni. Pesara kerajaan yang susah duduk di kampung nak beli ubat dan sebagainya. Pesara kerajaan ni bukan umur 25 tahun. Kan? Bukan umur muda. Dia orang bersara umur 60 tahun ke atas. Kan? Jadi ada yang macam-macam penyakit. Ada yang 3 serangkai. Ada yang stroke. Ada yang nak jaga cucu. Ni pun orang pencen pun kesian. Jaga cucu. Duduk di rumah. Jadi nak belilah roti, biskut dan juga yang lain-lain baju kepada anak cucu mereka. Jadi saya fikir dalam konteks pakej rancangan ni, pesara tak ada pinjaman. Pesara juga tak ada KWSP. Pesara juga tak ada pinjaman. Pinjaman dah siapa nak bagi dia pinjam untuk beli kereta dan sebagainya. Jadi dalam konteks ni mereka ni bagi tunai lah kepada pesara kerajaan ni. Kalau boleh yang gaji minima pejabat awam ni, maksudnya pesara ni, tingkatkanlah sikit kepada mereka. Kalau tidak pun bagi hadiah tunai kepada mereka untuk merasa kegembiraan sikit. Bukan gembira kerana COVID-19, tapi gembira kerana pakej rancangan isi rumah itu turut melibatkan warga mas pesara kerajaan. Dan juga kepada BSR, penerima bantuan sara hidup. Kalau setengah orang masih sebut BRIM. Jadi dia macam ubat gigi lah kalau kita sebut Colgate. Kalau Colgate, kan, padahal dia adalah ubat gigi. Tapi orang sebut Colgate, macam Panadol juga lah kan. Jadi dalam konteks itu orang sebut BRIM. Jadi tak apalah sebutan dia pun, tapi kerajaan boleh suntik dana sikit kepada penerima-penerima yang susah ni. Jabatan Kebajikan Masyarakat pun bagi bantuan kepada mereka. Jadi dalam konteks itu juga ni pengusaha-pengusaha kita ni yang kecil-kecilan ni, yang buat keropok leko, ya, yang buat industri kuih muih dan sebagainya, yang buat nasi lemak pagi-pagi dan sebagainya, penjaja kita, penggerai kita, ya. Jadi di situ pun saya fikir perlu ada pembelaan yang wajar daripada kerajaan. Sebab itulah kita katakan tak semua tempat kita boleh guna duit kerajaan. Tadi kepada pejabat awam kita tak payah guna duit kerajaan. Kepada yang ada KWSP mungkin dia dah dapat BSH, BRIM, tapi dia dapat lagi pula KWSP 500 walaupun duit simpanan dia, tapi dia boleh keluarkan untuk guna. Ya, kemudian penangguhan ansuran.
ya daripada sektor bank. Jadi dalam konteks ini pelbagailah langkah yang dibuat tanpa melibatkan dana kerajaan. Jadi kerajaan boleh berbelanjalah untuk bantu golongan-golongan ni yang jual kecil-kecilan ya dan sebagainya ni. Dan mungkin pos di sektor pos ni mungkin boleh dikurangkan sikit pos laju dan juga bantu kepada syarikat-syarikat yang terlibat dengan courier servis supaya peniaga online ni kita dapat rancakkan ya peniaga online ni. Jadi rakyat tak payah keluar rumah, mereka boleh beli secara online dan sebagainya. Jadi itu kurang interaksi untuk mendapat penyakit dan sebagainya. Tapi pastikan courier tu sentiasa disanitize lah. Maksudnya kena nyah kuman dan sebagainya. Untuk pastikan kita kena tingkatkan logistik untuk penambahbaikan sistem courier, perkhidmatan courier dan juga pos kita. Supaya itu akan menjadi satu jalan jaringan rakyat masa depan. Sebab kita nak kena buat galakkan dah pembelian secara online ni. Maksudnya bukan saja pembelian secara online, pembelian secara on call juga. Kadang-kadang ada warga mas yang duduk di kampung, kadang nak online tak tahu, tak reti kan. Jadi dalam konteks tu dia boleh call, ada number khas dia boleh call. Call pasaraya yang besar dan sebagainya, dia suruh Grab hantar bekalan tu, bayar waktu sampai. Upon delivery tu dia bayar. Kan? Jadi dalam konteks ini kena ada online shopping. Ya, dan juga kita kena ada on call shopping. Jadi kita boleh call dan akhirnya semua sistem jaringan kita akan berasaskan kepada marketing secara digital base ataupun online serta on call base. Jadi syarikat telekomunikasi juga akan mendapat manfaat. Kena turun jugalah data. Data ni kita duk guna ni kan, macam hari ni kita live dengan siaran televisyen Sarifuddin dan juga Encik Mio. Maka kena bagilah data ni. Maksudnya tapi kalau data tu hari ni rasanya dapat dah. Bermula 1 April dah akan dapat 1 gig setiap hari pukul 8 pagi 6 petang. Saya ada baca satu segmen SKMM tadi. Alhamdulillah. Kena digalakkan sebab kalau tak ada data, budak-budak dia akan berkeliaran. Kalau ada data, sekurang-kurangnya dalam PKP ni dia boleh tengok benda-benda yang berkaitan dengan dia. Apatah lagi kita nak kena buat online teaching ni, kami di universiti ni kan nak kena buat online teaching, tapi kadang-kadang bukan kata di kampung-kampung kadang ada line yang tidak tersedia, data yang tidak cukup dan sebagainya. Jadi ini juga yang kita perlu ni, dan kita kena bagi bantuan juga kepada jururawat, doktor kita kerana mereka di front line. Kita tengok dalam viral dan sebagainya, doktor menangis-nangis, jururawat dan sebagainya. Walaupun mereka menangis tetapi mereka tabah dan terus bersabar. Jadi kesabaran itu yang perlu dinilai oleh kerajaan dengan baik. Mereka bukan saja titik peluh mereka korbankan. Air mata, mereka terpaksa korbankan keluarga untuk berkhidmat dengan pasukan perubatan. Jadi ini kita kena bantu. Dan kita harap bukan saja kerajaan tapi JLIC, GLC yang berkemampuan dan juga korporat sektor ni yang mendapat keupayaan dana yang banyak. Mereka boleh menyumbang untuk menajak insentif kepada pasukan perubatan kita. Kenapa tidak contohnya GLIC ataupun badan-badan korporat kita yang swasta ni bertindak untuk memberikan RM100 seorang tunai kepada jururawat seluruh hospital yang terlibat dengan COVID-19 sebagai contoh. Maka tak perlulah kerajaan sentiasa nak umum pemberian. Tapi kalaulah satu syarikat bagi RM50, kita ada contohnya 10 syarikat yang menyumbang. Kalau satu syarikat RM50 seorang, sudah berapa ringgit? Jadi dalam konteks itu kita fikir kena ada satu inisiatif. Walaupun kutipan, saya pun pelik tabungan COVID-19 kita ni. Kenapa tidak cecah lagi ratus juta, baru di peringkat yang sangat sikit lah bagi saya. Jadi dalam konteks ni pihak-pihak yang berkepentingan dalam industri perlu juga membantu sikit untuk kerajaan memberikan insentif kepada pasukan perubatan. Okey, baik. Kita ada 2 minit lagi. Saya rasa kita kena berhenti sekejap lah kot. Kita sama-sama tengok TV1 semua para penonton sekalian. Jangan lupa pukul 3 petang pembentangan di TV1 nanti. Okay, Mio, last note.
Okay, last note, mungkin kita boleh kita hadam dulu apa yang akan disampaikan insyaAllah daripada Yang Berhormat Perdana Menteri. Mungkin ada benda-benda yang menarik kita boleh kupaskan balik bersama-sama dengan Encik Syukri nanti, kan? Betul. boleh, tak ada Okey, Cik masalah. Syukri, terima kasih banyak Cik Syukri. Terima kasih Terima Encik kasih Syukri. banyak Cik Syahril Okey, Sarifuddin dan juga Cik Mio. Ya, kita jom tengok TV ramai-ramai, kita dengar Jom. apa yang PM nak cakap. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh semua. Assalamualaikum. Baik.